Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada seluruh rakan-rakan media yang sudi datang di Parlimen untuk membuat liputan media. Okay. Bersama saya di sebelah kiri adalah Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan KPKT, Datuk Muhammad Fazli. Okay. Timbalan Ketua KSU, Datuk Datuk Ahmad. Okay. Ketua Pengarah Bomba Jabatan Bomba dan Pengelak Malaysia, Datuk Seri Wahab. Sebelah kanan saya, KSU, KPKT, Datuk Wira, Azman bin Taib, Ahli Parlimen bagi kawasan Ipoh Timur, Yang Berhormat Harvard Lee, dan juga Ketua Pengarah Plan Malaysia, Dr. Alias Lamli. Hari ini, dalam sejarah, selaras dengan misi negara untuk membangunkan ekonomi karbon rendah dan menjadi negara carbon neutral menjelang tahun 2050. Sidang media pada hari ini memberi maklumat terkini berhubung dengan garis panduan yang dinamakan sebagai garis panduan perancangan petak pengecasan kenderaan elektrik, GPP Electrical Vehicle Charging Bay, dan prosedur permohonan pemajuan yang telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Perancang Fizikal Negara pada 18 hari bulan September tahun ini. GPP garis panduan ini bertujuan memberi panduan kepada pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan dan semua pihak yang terlibat dalam merancang, membentuk dan mengawal pembangunan, khususnya penyediaan pelan pembangunan dan pertimbangan terhadap permohonan kebenaran merancang serta permit pembinaan bagi petak pengecasan kenderaan elektrik. Untuk makluman semua, Kabinet telah pun menubuhkan The National Steering Committee for Electrical Vehicle yang dipengerusikan oleh Menteri MITI Datuk Seri Tengku Zafrul. KPKD bertanggungjawab untuk menyediakan garis panduan supaya kita dapat mewujudkan ekosistem yang komprehensif, membantu supaya negara kita menuju ke arah negara maju. Salah satu benchmark adalah karbon rendah, iaitu pemakaian kereta elektrik dikena pasti sebagai satu usaha penting menuju ke arah tersebut. Garis panduan ini mengandungi dua skop utama, iaitu pertama, panduan perancangan dan reka bentuk. Apakah macam jenis reka bentuk untuk penyediaan electrical vehicle charging bay pada pembangunan sedia ada serta pembangunan baru untuk mengikut jenis peranti pengecasan, di mana panduan ini merangkumi keperluan garis panduan kecemasan keselamatan kebakaran. Kedua, prosedur permohonan dan juga kelulusan pemajuan EV ini untuk diselaraskan dengan manual OSC 3.0 Plus, iaitu One Stop Center 3.0. Penyediaan garis panduan EV ini telah melalui proses libat ulus dengan pelbagai pihak berkepentingan seperti berikut. Pertama, semua kementerian, jabatan, agensi kerajaan, persekutuan dan pihak berkuasa tempatan. Kedua, kita juga telah berjumpa dengan pemain industri EV seperti Persatuan Industri Pengecas, Persatuan Kenderaan Pelepasan Karbon ZIVA, Persekutuan Persatuan Kenderaan Elektrik Malaysia, Formewa, dan Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia, PERKEMA. Ketiga, kita juga telah berjumpa dengan lembaga profesional iaitu Pertubuhan Arkitek Malaysia, PAM, Institusi Jurutera Malaysia, IEM, dan Pertubuhan Perancang Malaysia, MIP. Selain daripada itu, libat urus juga diadakan bersama dengan Real Estate and Housing Developer Association Malaysia, REDA, serta juga pihak orang awam. Dalam menyokong kerangka ekonomi madani berperkasa rakyat, KPKT melalui Plan Malaysia telah meneliti prosedur dan garis panduan berkaitan dengan EV bagi memastikan penyediaan infrastruktur EV ini mencukupi dan efisien di negara ini. Kerajaan telah menyiasatkan sebanyak 10,000 sasaran minimum electrical vehicle charging bay dipasang di seluruh negara menjelang tahun 2025. Untuk makluman semua, setakat pagi ini, Malaysia hanya mempunyai 1,267 electrical charging bay
di mana kita perlukan usaha berlipat ganda. Dalam masa yang singkat, kita mensasarkan pertumbuhan sebanyak lebih kurang 10 kali ganda supaya menjelang 1 hari bulan Januari 2025, kita akan mempunyai sekurang-kurangnya 10,000 EV charging. Sebab itu, selepas pengumuman ini, portal KPKT akan link dengan portal Plan Malaysia supaya di mana Plan Malaysia telah kena pasti 10,000 lokasi yang sesuai untuk pasang charging bay ini. Maka mana-mana pelabur ataupun pemain industri yang berminat bolehlah link to portal KPKT menjelang 1 hari bulan November ini, bulan depan, supaya mereka dapat kena pasti mana negeri, mana lokasi yang telah pun kita buat homework sesuai untuk dipasang. Untuk makluman semua, setakat hari ini ada satu lagi negeri, satu EV charging belum ada, iaitu negeri Perlis. Oleh kerana itu, kita perlukan usaha yang berlipat ganda, menggembeling tenaga semua pihak untuk memastikan misi negara ini berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, garis panduan perancang petak pengesahan ini merangkumi panduan perancangan reka bentuk serta lain-lain. Panduan ini juga meliputi perkara berikut. Pertama, tentang lokasi dan peletakan EV yang boleh disediakan di kawasan perumahan, komersial, industri, stesen minyak, kawasan R&R, pemasangan yang dibenarkan di luar bangunan, outdoor, dan juga di dalam bangunan, indoor, di aras bumbung terbuka, open rooftop level ataupun unclosed level. Kedua, bilangan keperluan. EV ini mengikut permintaan bagi pembangunan sedia ada. Manakala bagi projek pembangunan baru, minimum 2% EV CB daripada jumlah keseluruhan tempat letak kereta perlu disediakan, atau minimum 1 electrical vehicle charging bay di petak tempat letak kereta pelawak. Minimum 2%, no limit for maximum. Digalakkan juga penyediaan minimum ini 1 electrical vehicle charging bay untuk kenderaan motosikal di setiap pembangunan. Ini sebagai langkah permulaan. Dia akan bertambah baik mengikut masa. Ketiga, saiz. Tak bolehlah besar macam raksasa. EV charging bay ini mengikut saiz tempat letak kereta sedia ada bagi pembangunan sedia ada, dan 2.5 meter kali 6 meter bagi pembangunan baru. Keempat, penyediaan switch pengasingan elektrik utama, main isolation switch. Dia adalah perlu bagi semua jenis pembangunan sedia ada dan baru. Selain itu, penyediaan EV-CB hendaklah mematuhi keperluan keselamatan kebakaran lain seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, seperti pengasingan electrical vehicle charging bay dan dengan tempat letak kereta bukan EV, sistem semburan automatic sprinkler system atau sistem pengesan kebakaran automatic fire detection system, jenis harbor atau multi-sensor detecting type, kedudukan EV-CB dari wet riser, dry riser atau pilih bomba, serta penyediaan vehicle fire blanket. Prosedur, bagaimana nak mohon? Dari aspek prosedur, terdapat 4 inisiatif proses kelulusan plan di PBT telah pun digariskan untuk mempercepatkan dan mempermudahkan proses permohonan oleh pemohon, iaitu Charger Point Operator CPO bagi pemasangan electrical vehicle charging bay di bangunan sedia ada, iaitu pertama, pra-perundingan dengan pembekal utility, iaitu TMB. Kedua, tempoh masa. Tempoh masa kelulusan adalah 7 hari ataupun maksimum 14 hari, tertakluk kepada jenis peranti, reka bentuk dan lokasi, outdoor, indoor or open rooftop. Ketiga, penurunan kuasa kepada Jabatan Pemperaku, iaitu Jabatan Kawalan Bangunan PBT atau Jabatan Kejuruteraan PBT. Keempat, pelaksanaan kaedah self-regulation atau self-assessment oleh perunding bertauliah. Dia bermaksud principal submitting person submit, approve, jalan. Supaya kita dapat mempercepatkan. Pihak CPO ni adalah digalakkan memberi keutamaan pemajuan EV ini di luar bangunan.
Bagi electrical vehicle charging bay yang telah siap bina dan beroperasi, pihak kelulusan ini perlu mengemukakan permohonan ke pihak berkuasa tempatan dalam masa 2 tahun bagi tujuan pemutihan bermula daripada tarikh garis panduan ini dikeluarkan, dan perlu mematuhi garis panduan perancangan dan keselamatan kebakaran yang telah disediakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Selain itu, KPKT melalui Plan Malaysia telah membangunkan National Electric Vehicle Charging Station Dashboard di dalam platform Bandar Pintar Negara. We have a Smart City, National Smart City Platform. Dan kita ada dashboard system supaya pemain industri juga dapat mengikuti perkembangan terbaru. Okay? Dan tadi saya katakan 10,000 lokasi ini tahap permulaan. Okay? Permulaan saja. Apabila kita dah mencapai ini, akan diperbanyakkan lagi. Ini inisiatif ini adalah sebahagian daripada komponen the Big Data Spatial. Seperti yang saya katakan tadi, sehingga 30 hari bulan Ogos tahun ini, sebanyak 1,247 electrical vehicle charging bay telah dibina, di mana 1,008 adalah peranti jenis arus ganti AC, alternating current, dan 239 adalah direct current DC ataupun peranti jenis arus terus. Telah beroperasi di pusat membeli belah, pusat pameran kereta showroom, hotel, resort untuk kegunaan awam. Garis panduan perancangan dan prosedur permohonan ini adalah penting supaya pihak PBT mempunyai proses dan prosedur yang seragam. Now, after this, we have a uniform guideline, practice. Okay? Semua negeri sama. Semua tempat sama. Maka senang untuk pelabur. This is part of the government effort to promote ease of doing business. We are not only people's friendly, we are also investor friendly and also business friendly. Okay? Maka saya rasa syabas dan tahniah kepada Plan Malaysia yang berjaya selepas 2 tahun bertunggus lumus, hari ini telah pun mendapat kelulusan daripada Jemaah Menteri, dan inilah langkah kita membuka lembaran baru supaya Malaysia terus bangkit menjadi antara negara yang mesra alam, hijau serta menjaga kelestarian alam sekitar. Sistem ekosistem ini sangat penting. So, sekarang guideline sudah ada, maka inilah masanya pelabur-pelabur semua masuk. Kerajaan memang berhasrat supaya pemain syarikat gegasi. Semalam kita menyaksikan lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke luar negara sudah membuahkan hasil. Semalam, pengasas Gili iaitu His Excellency Lee Sufu telah datang ke Tanjung Malim dan tanda tangan untuk melabur 32 bilion ringgit. Okay, membangunkan the high-tech electrical vehicles valley di Tanjung Malim. Saya berharap pemain lain seperti Tesla, BYD, Build Your Dream, Volvo, BMW, Mercedes, semua dapat menjadikan Malaysia sebagai destinasi utama to set up their R&D center, to set up their assembly plant, and also to build their mega factory di negara kita, supaya ekonomi negara terus melonjak ke depan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Okay? Ini adalah di mana antara yang saya dapat laporkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa ini adalah satu perkembangan yang positif, yang wajar dialu-alukan oleh semua pihak. Sekian, terima kasih. Ada tak soalan? Okay. Setakat hari ini tadi saya katakan ada 1,247. Okay. Waktu itu belum ada guideline, tapi sudah dipasang. Tak apa. Okay. Biasanya mereka pun generally, actually they also got approval from Jabatan Bomba dan Penyelamat dari segi sektor keselamatan. So from today's onward, we'll give them 2 years time untuk buat pemutihan. So no issues. Ample time.
what kind of complaint that you're Can you receiving? set up, can strata title owners or can EV stations be set up in condos? Yes. Can. Okay. Selepaskan panduan ini, kita dah set up satu standard. Okay, di mana EV ini bukan caukai punya. Dia kena mematuhi standard faktor keselamatan. Okay, we have to check. For example, let's say Tesla. Tesla has shown us that they have a zero record of fire incidents for using their EV chargers. So no issues. Of course, we understand your concern. This is also our concern.